Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa wa Habibina al-Mujtaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kaffatil anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا ولذوي الحقوق علينا أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Yang bahagia Tuan Imam, ahli jawatan kuasa qaryah, para pegawai masjid, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana pada malam ini, malam Isnin, dapat sama-sama kita berada dalam rumah Allah. Malam Isnin, malam Maulid Nabi, di bulan yang dilahirkan Nabi SAW. Alhamdulillah. Dan kita menjadi umat yang bertuah, umat Nabi SAW. Marilah sama-sama kita niat iktikaf. Bagi mereka yang belum niat iktikaf, sama-sama niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam masjid ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak sia-sia kita berada dalam rumah Allah ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berada di dalam fasa PKP, dan sebentar lagi kita akan masuk PKPB. Alhamdulillah, tempat solat, tempat ibadah, tempat sembahyang, masjid dan surau tidak ditutup, tidak di PKPB kan, tapi mengikut SOP yang sedia ada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita ucap tahniah kepada kerajaan negeri Kedah dan juga kerajaan yang dua negeri Melaka yang mendahului meluluskan ataupun
bagi keselesaan kepada para jemaah untuk hadir ke masjid untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita tahniah kepada kerajaan yang ambil berat, yang tidak mengosongkan masjid seperti mana sebelum ini hanya 6 orang saja boleh masuk dalam masjid. Tapi kali ini alhamdulillah, syukur sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita lah, tahdiri kita jugalah nak mai ke tidak, menjaga SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berwajib. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya bidang terjunan tak sama macam yang Nasai, Ustaz Zawi. Jadi malam ni apa yang terlintas saya baca lah, betul lah, boleh tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya sendiri dan juga kita semua. Sebelum tu mari sama-sama kita istighfar. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kemungkinan dosa saya, dosa kesalahan kita, Allah Subhanahu wa taala turunkan ujian ni. Sebab ujian ataupun fitnah ataupun bala bencana tidak akan diturunkan kepada orang yang buat jahat saja, buat kezaliman saja, tapi menyeluruh. Wattaqu fitnatal ladzina zalamu minkum khassah. Ingat, Allah kata jangan ketahuilah, takutlah ujian, fitnah, bala bencana itu tidak akan turun, tidak akan dikenakan kepada orang yang jahat sahaja semata-mata, tetapi seluruhnya. Orang sekeliling kita buat dosa, kita tak beritahu, kita tak nasihat, maka kita terbalik sama. Maka ujian Allah, bala bencana Allah, musibah yang Allah bagi kepada kita untuk peringat kita, supaya kita kembali kepada Allah, kita taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bertaubat, minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullah الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلهي itu mukadimah kita untuk sama-sama kita terus istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah angkat bala bencana, Allah turunkan rahmat, kita undang rahmat Allah taala, kita nyahkan bala bencana, kita minta Allah Subhanahu wa taala angkat segala ujian yang menimpa kita. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hadis ini tuan-tuan pernah dengar. Ustaz-ustaz lain baca atau guru lain baca kan. Tapi saya nak baca malam ni hadis yang mana kita akan menempuhinya, iaitu
berkenaan dengan orang yang meninggal dunia, yang akan mengikuti jenazah. Semua kita bakal jenazah. Kita tidak akan hidup selama-lamanya. Kita manusia, kita bukan Tuhan. Maka kita adalah makhluk Allah yang akan binasa, yang akan mati, tidak kekal atas dunia ini. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Betul-betul? Tempat meninggal. Jadi apa yang kita perlukan, perlu buat, kita tak perlu kejar kehidupan untuk kita terus hidup. Kita tak perlu bekerja untuk kita terus hidup sebenarnya, tapi kita bekerja, kita beramal untuk kehidupan yang seterusnya. Benar? Kehidupan yang kita selepas mati. Kehidupan selepas mati. Kita hidup atas dunia ni hanya sementara. Hidup atas dunia ni hanya sahaja. Dia macam persinggahan, tempat persinggahan. Dan akhirat itu tempat tinggal yang abadi, kekal selama-lamanya di akhirat. Sama ada di dua tempat, antara dua, neraka ataupun syurga. Na'udzubillah. Kita semua bakal nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terbaca satu hadis yang ringkas. Saya akan ringkaskan dalam masa lebih kurang 20 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Bihi ilahi qala an Anas bin radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yatba'ul mayyita thalathatun ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu fayarji'u ithnani wa yabqa wahid yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Muttafaqun alaih. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Artinya daripada Anas bin Malik, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyita, ada tiga perkara yang akan menghantarkan jenazah ketika dibawa ke perkuburan. Kita kena ingat, kita bakal jenazah. Tiga perkara, tiga macam akan hantar kita ke kubur. Habis sebut. Yang pertama, ahluhu, ahli keluarga akan hantar kita. Yang kedua, maluhu wa maluhu, dan harta. Harta kita pun akan ikut sekali, dibawa oleh kaum keluarga. Wa amaluh, dan juga amal kita, amalan kita. Amalan ni ada dua, amalan baik, amalan buruk. Amal kita akan hantar kita. Wa yabqa wahid fayarji'u ithnani, dua balik, dua balik. Dari dua balik, tiga hantar, dua balik, tinggal satu. Wa yabqa wahid, tinggal satu. Yang balik apa dia? Kita tahu dah. Yang balik keluarga kita, dan juga mal, harta kita. Maka yang tinggal, yang kekal bersama dengan kita ialah amalan kita. Amalan kita. Maka tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tiga persahabatan yang rapat dengan kita. Apa dia? Keluarga kita, harta kita, amalan kita. Tiga ni rapat dengan kita atas dunia. Di mana pun kita ada keluarga, ada harta. Harta walaupun tak banyak, ada. Orang miskin ada hartanya, tambah kaya lagi lah harta banyak. Ia akan hantar kita ke kuburan nanti. Tiga. Yang pertama, keluarga kita hantar, bawa
harta kita, bawa kereta yang kita ada, bawa motor yang kita ada, pergi hantar. Maka yang balik, dua-dua ni balik, tinggal satu, amalan kita. Kaum kerabat balik habis, pergi hantar, pakai balik. Selamat tinggal lah. Duduklah seorang-seorang dalam kubur tu. Yang dua balik. Kita duduk seorang-seorang, terbujuk, sejuk kaku di liang lahat. Tak ada seorang pun bersedia untuk hantar kita. Orang yang kita kasih, dia tak akan tunggu kita. Orang tu sayang kita pun, dia tak tunggu kita. Tinggallah kita seorang-seorang, bersama-sama dengan amalan kita. Harta yang kita cari, kita cari siang malam, himpun duit nak beli rumah, beli kereta, beli apa, semuanya akan dibawa balik oleh keluarga kita. Diagih-agihkan pula. Kalau agih tak apa, berebut. Yang ni kacau. Berebut, aku berebut. Malam Ustaz Fazil Tahir cerita, kalau belah Pak Mentua kan, dia kata patut bagi sama rata lah. Dia kata mai belah dia, kata kita peraik sebab apa? Dia boleh banyak. Belah dia ikut hukum. Belah orang lain dia tak mau ikut hukum. Sebab peraik pun orang tak mau pakai lah ni. Kadang-kadang tak mau ambil tahu, jadi bertingkat-tingkat, esok berebut. Maka bab selesai, bagi selesai siap-siap. Itu sebab kena ada ilmu. Sebab apa? Esok berebut anak-anak. Yang balik, semuanya balik kecuali tinggal amalan kita, tuan-tuan. Amalan kita. Hal lain semua balik. Duit kita, harta kita diagih-agihkan. Kita tak bawa satu sen pun. Yang kita bawa apa? Amalan kita. Amalan kita. Sebab tu Nabi SAW pernah sebut, "Idza mata ibnu Adama inqata'a amaluhu illa min thalath." Bila mati seorang anak Adam, terpotonglah amalannya. Tak boleh buat amal dah. Buat amal sebelum mati. Amalan yang kita buat ni sebab nak mati, nak bawa kepada lepas mati. Kita main masjid ni pasal apa? Alhamdulillah kita main masjid pasal apa? Sebab kita ingat mati. Kita berhusnuzan dengan orang yang tak main masjid, dia pun ingat mati juga, tapi tak sempat nak main masjid kan. Tapi orang yang main masjid ni niat bagi rela kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan rasa kita ni baik dah, jangan rasa kita masuk kubur ni kita lega dah. Tak, kita ada lagi wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, kita buat dah. Kata orang Islam, orang beriman sentiasa rugi tu. Manusia sentiasa rugi. Innal insana lafi khus, sesungguhnya manusia rugi. Illa alladhina amanu, kecuali yang beriman. Beriman perlu rugi lagi. Dia tak beramal soleh, dia kena beramal soleh. Dia beramal soleh untuk diri dia saja, dia lupa orang lain. Rugi juga. Dia kena wa tawasau bil haqq, kena berpesan, kena ajak orang lain juga buat baik, berpesan dengan kebenaran, tengok hak yang buruk, tengok hak yang tak elok, tengok wa tawasau bis sabr, berpesan dengan kesabaran. Mana hak tu kena buat supaya dibawa kepada dalam kubur kita untuk kita bahagia. In qata amaluhu illa min thalas, kecuali 3 perkara. 3 perkara ni ahli keluarga kita pun kalau kita tinggal, kita ada manfaat. Harta kita kalau kita tinggal, kita ada manfaat. Apa dia?
Salasah, 3 perkara tu dia. Yang pertamanya ilmun yantafi'u bihi, ilmu yang memberi manfaat. Ilmu. Sedekahun jariyah. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu. Yang sedekah jariyah. Sedekah jariyah, sedekah yang sentiasa berjalan. Apa pahala dia? Wakaf. Tuan-tuan wakaf buat masjid, wakaf jadah, wakaf kapek, wakaf kipas. Dia berjalan, kita dapat pahala dalam kubur. Ni harta. Harta yang kita wakaf, harta yang kita sedekah, harta yang kita belanja ke jalan Allah Subhanahu wa taala menjadi teman kita dalam kubur nanti. Tapi kalau harta tu kita buat tak tahu, simpan, tak buat apa, tak sedekah, kita mati, buat apa? Jadi apa? Dibedak-bedak oleh anak cucu kita. Kalau mereka ingat kita, mereka sedekah lah, mereka buatlah amal untuk kita, mereka buatlah wakaf untuk kita. Tapi kalau tak ingat, pedih habis mereka, habis. Dan habis. Kita duduk dalam kubur, nganga sengsara, macam orang lapar, macam orang dahaga, macam orang lemah. Dalam ayat, kita orang dalam kubur ni lemah macam orang lemah dalam sungai, terkapai-kapai, tunggu orang suar pelepah nyok tak apa dah, suar buluh tak apa dah, boleh paut naik. Orang dalam kubur lagu tu lah. Tuan-tuan percaya ke tak ni? Tak percaya kena mati, tengok nanti. Macam orang lemah dalam kubur. Orang dalam kubur tu macam orang lemah, pasal perlukan pertolongan. Itu sebab kita mengikut kebiasaan kita buat tahlil, kita sedekah untuk arwah, kita baca Yasin, kita baca Quran, sedekah, hadiahkan pahala kepada arwah-arwah. Pasal apa? Kita tahu tok nenek kita dalam kubur tu depa macam orang lemah. Kita pun akan ikut macam tu juga. Kan? Kita pun akan ikut macam tu. Dah kita tahu, sekarang dah kita tahu, kita dah ada harta, kita ada ilmu. Bagi ilmu kepada orang lain yang manfaat. Ilmu yang manfaat atau ilmun yantafa'u bihi. Ilmu yang manfaat. Tak semestinya ilmu agama. Ilmu yang manfaat, Nabi tak khusus ilmu agama yang kamu ada kamu bagi kat orang lain, tak. Ilmu buat cok menderam, ilmu buat cok godok, ilmu buat pembalik, ilmu buat apa, bagi kat orang, ajak orang yang boleh guna untuk cari rezeki, untuk infak kepada jalan Allah, untuk infak anak-anak dia, untuk bagi makan rezeki kepada keluarga dia boleh cari makan tu. Pahala tu sentiasa mengalir. Lepas tu dia ajak orang lain pula, ajak orang lain pula. Tambahlah kita mengajak ilmu agama, dan ilmu tu diamalkan daripada satu generasi kepada satu generasi, kepada satu generasi kepada satu generasi, sampailah ilmu tu duduk berjalan sampai bila-bila. Maksudnya kita sentiasa cucuk je ada duit, cucuk dia ada duit, cucuk dia ada duit. Akaun sentiasa ada aktif. Ada orang yang kontak aktif, dia masuk-masuk tu habis tak ada apa, habis pergi cucuk tak ada, tepuk dahi tak ada lagi, tak masuk lagi, cucuk lagi tak masuk lagi, seolah-olah lagu tu lah orang dalam kubur kan. Pergi cucuk tak masuk lagi, cucuk tak masuk lagi, dia tunggu anak cucu dia. Awaladin salihin yad'ulah, ataupun anak soleh yang mendoakannya. Mana apa? Harta dia ikut dia, ahli keluarga dia ikut dia, amalan dia pun ikut dia. Tapi kalau hak tadi ni, Nabi kata balik dua. Kalau hak kita buat yang hadis Nabi tadi, semuanya ada. Harta dia, harta yang dia infak di jalan Allah Ta'ala, tolong dia. Dia gunakan motor dia untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang ada kenderaan banyak, dia bagi dekat, dia sedekah. Ustaz ambil lah, ni kereta saya, bagi. Ada kawan-kawan dapat dapat kereta, dapat motor. Pasal apa? Tengok Ustaz
Kereta cabut kan, kereta tak ada, maka bagi. Main naik motor buruk ya, bagi. Dia pahala jalan. Ada orang sekolah-sekolah cari van, bagi infak sikit. Sekali lagi mana dia duduk jalan, tak payah duduk golek. Lagi itulah orang dalam kubur, kita dalam kubur esok dapat pahala, dapat pertolongan. Kita boleh berpaut sampai Nabi kata anak yang soleh. Mana balik pun, walaupun dia balik, walaupun ahli keluarga kita balik, walaupun harta benda kita balik, kalau anak kita anak yang soleh, itulah sekali yang Nabi kata awwaladin yad'u walidin salihin yad'u lah. Ini harta yang paling mahal, anak soleh. Harta yang paling mahal ialah anak soleh. Kita ada harta banyak, kita ada keluarga, tapi anak kita bukan anak yang soleh, na'udzubillah. Maka dia nak manage harta, dia nak manage keluarga kita, dia nak nak berurusan dengan keluarga, nak uruskan keluarga, nak uruskan harta kita tu, dia urus ikut suka dia. Kalau anak soleh, diurus dengan baik harta kita, dia upah haji, dia sedekah, dia wakaf, ahli keluarga yang ada dia didik, adik-adik dia dididik, anak-anak cucu dia didik bagi elok jadi soleh macam dia juga. Maka generasi tu, generasi demi generasi, kita dalam kubur bahagia kan. Cucu dapat, cucu keluar. Pasal apa? Pasal kita tinggal generasi yang soleh. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mati ni tuan-tuan, kita kata tadi macam orang lemah, duduk dalam kubur macam orang lemah dia. Atas dunia ni kita nak didik anak-anak kita, isteri kita jadi anak yang soleh, anak yang solehah kan. Keluarga kita keluarga yang solehah. Maka kita jangan lalai. Allah sebut dalam surah Al-Munafiqun, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan dengan harta benda dan anak-anak kamu. La tulhikum amwalukum wala auladukum, jangan kamu dilalaikan dengan harta dan anak-anak kamu. Siapa yang buat macam tu, lalai, ada harta, dia lalai dengan harta, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, an zikrillah, lalai, lupa Allah taala, lupa suruhan Allah, sembahyang tak, puasa tidak, tanggungjawab dia buat tidak, didik anak tidak, dia lupa tanggungjawab dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan, Allah kata jangan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah, daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Mana di situ ialah ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita urus harta kita tapi kita lupa Allah. Urus anak isteri kita, kita lupa Allah Subhanahu wa taala, lupa nak didik mereka dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka rugi. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, kata Allah. Siapa yang buat macam tu, dia lupa Allah Subhanahu wa taala, dia sibuk dengan dunia, sibuk dengan harta, lupa Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu orang-orang yang rugi. Orang rugi. Habis bacanya nah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Wa anfiqu, infaklah. Infak apa? Infak harta kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu mimma razaqnakum, infak, nafkahkan harta kamu daripada apa yang telah Allah bagi rezeki kepada kamu. Allah bagi rezeki kamu, kamu infak. Mimma razaqnakum,
Bila nak infak tu? Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum ajal menjemput kamu. Sebelum maut datang kepada kamu. Nak sedekah sekarang. Nak sedekah ni bila? Sedekah sebelum sakit. Sedekah belum sakit. Masa sakit memang kita nak bagi ke orang. Kadang-kadang orang sakit dia kedekut lagi. Tapi masa tu dia kurang sikit. Sebelum sakit, sedekah masa kamu takut nak. Bila sedekah, sekali lagi aku tak ada duit, aku nak belanja. Sedekah masa tu. Sedekah masa takut nak jadi takut jadi miskin. Bawa kelang duit. Kadang saya tak buat tabung, lupa buat tabung, bawa keluar ludah rita. Saya ada sekolah. Kalau main masjid, mana-mana pun saya buat tabung. Buh kat sana. Itu saya buh dah tak apa, tuan-tuan bagi kat masjid pula. Macam ni. Bubuh. Bawa keluar, Allah ada RM5. Sekejap lagi bini marah tak beli apa-apa hari, bawa balik. Main masjid tak beli apa-apa, bawa balik. Singgah saya beli apa, ayam ke apa kan. RM5 tak pecah. Tak pecah lah. RM5 warna hijau tu. Dah buat macam mana? Masa tu duk dak buh terus. Masa tu buh terus. Pahala banyak, pahala besar. Mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Yang penting sebelum sebelum mati, sebelum kematian menjemput kamu. Bila kita tahu kita mati? Tahu kita mati bila? Tak tahu. Saya tak tahu saya nak mati bila. Saat lagi esok lusa tak saya tak tahu bila. Tahu tuan dulu ataupun saya kemudian. Mana nak tahu kan? Sama lah. Saya dulu, tuan-tuan kemudian. Jadi maksudnya tuan-tuan dulu lah. Balik. Tak tahu, kita tak tahu nak bila. Orang muda boleh mati, orang tua boleh mati, kanak-kanak boleh mati. Maka kita sedekah sebelum kita ajal menjemput. 5 minit saya ambil. Sebelum ajal menjemput kita. Pasal apa? Pasal orang mati, tuan-tuan. Orang mati bila dia nak mati, min qabla an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Orang yang nak mati minta doa. Kita tak dengar lah dia minta doa, tuan-tuan. Dia nak mati, huak nafas dia turun naik. Dia susah hati masa tu, dia gelisah dah. Dia tak boleh cakap dah masa tu. Dia tak boleh cakap dah. Dia nazak. Ruh dia nak sampai ke halqum dah. Dia nak minta, dia nak habaq kita apa, dia nak habaq kita, mat tolong saya ambil duit mak dan di bawah bantai tu ada sikit, ambil bagi dekat ustaz tu. Dia nak buka sekolah. Bagi saya hari tu mak tak dan, mak tu kiak nanti. Dia tak boleh nak habaq dah masa tu. Dia kata apa? Rabbi ya Allah ya Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib. Boleh tak ya Allah? Lewatkan sikit lah. Aku nak sikit je, lewatkan sikit. 1 jam, 2 jam, 1 hari. Dia nak mati dah masa tu. Lewatkan sikit je. Laula akhartani, boleh tak lewatkan sikit ajal aku ni? Sikit lah, ila ajalin qarib. Sikit lah, tak banyak. Bagi aku masa saat. Bagi aku masa saat ya Allah. Pasal apa? As-saddaqah, aku nak sedekah. Tu orang nak mati, nak sedekah. Percaya tak tuan-tuan? Percaya tak? Orang nak mati dia nak sedekah. Tuan-tuan try. Nak percaya, tuan-tuan kena melalui. Semua kita akan lalui masa tu. Orang yang nak sedekah banyak, dia sedekah banyak, dia buat masjid seketui. Dia bagi ni 300,000 buat mahat tahfiz, dia bagi ni buat. Dia pun masa nak mati esok, dia nak sedekah lagi. Tu tera nak sedekah banyak. Tambahlah orang kedekut tak sedekah. Orang yang sedekah banyak, ya Allah aku menyesal, tidak aku bagi semua tak apa. Tu orang sedekah banyak tau. Tambahlah orang kedekut kan. Maka banyakkan sedekah, insya-Allah. Kita amal hak tu lah harta kita yang kita akan dapat di akhirat esok. Hak tu lah jadi hak kita, milik kita. Hak yang kita tinggal tu bukan milik kita.
Hak dalam bukit kita. Kalau kita tak ambil bulan tabung masjid, tak ambil bulan tabung surau, tak ambil bulan tabung sekolah, mahadafi, tak ambil sedekah kat anak yatim, tak ambil sedekah kat fakir miskin, dekat asnaf, bukan milik kita. Boleh jadi milik anak cucu kita, boleh jadi milik kedai pomen sebelah, boleh jadi milik kedai makan tu. Kita beli makanan, belum tentu boleh masuk dalam mulut kita lagi, kan? Maka hak sedekah tu menjadi harta kita yang kekal abadi, yang akan tolong kita dalam kubur esok. Maka yabqa amalu, yang kekal amalan kita. Maka amalan kita yang kita buat, ikhlaskan amalan yang kita buat tu kerana Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Nak jaga ikhlas ni susah. Nak dapat dia payah, jaga susah. Bila dapat, kadang-kadang hilang tu. Kita boleh ungkit pula. Kita boleh buat jadi apa nama? Putus asa. Aku sembahyang tungguin terbalik, tak ada apa pun kat aku. Aku minta apa pun tak dapat. Nampak tak? Ikhlas kita tu habis. Pahala tak ada, kita merungut. Hari tu aku bagi kat dia tu hak aku tu bagi kat dia. Tidak dia bukan dia buat apa? Habis. Biar ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Nak jaga ikhlas tu susah, nak dapat payah. Mau usahalah bagi dapat. Jangan riak, jangan takabur, jangan sombong, jangan ujub, berasa kita lah orang yang baik, berasa kita lah orang yang paling dermawan. Tak. Berasa kita lah orang yang paling rajin main masjid. Tak. Jangan berasa lagu tu. No? Jangan berasa lagu tu. Kita hamba Allah Subhanahu wa taala, kita ada hati. Hati ni dia bangsa dia bolak-balik. Kadang-kadang kita rajin, kadang-kadang kita malas. Itu iman kita. Ya. Maka kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, rezekikan kepada aku istiqamah dalam melakukan kebaikan. Berkekalan untuk melakukan kebaikan, dan kebaikan tu bertambah dari sehari ke hari. Dan ya Allah, Kau jauhkan aku daripada maksiat dan dosa. Minta doa hari-hari dulu tu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita, menulis. Allah malaikat tulis apa yang kita buat. Dan kita main masjid setapak segolek tayar motor, tayar kereta duk golek main kan, pahala Allah Subhanahu wa taala tulis. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kata Allah, kami yang menghidupkan yang mati. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu, dan kami juga menulis setiap langkah dan kesan bagi mereka yang sentiasa datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Setapak demi setapak, setiap tapak Allah tulis pahala bagi kita. InsyaAllah tuan-tuan, kita imarahkan rumah Allah. Rumah Allah ni orang tak kunci. SOP yang paling diikuti ialah di masjid. Tempat lain tak. Pergilah pasar malam duduk serendih hang aku kan. Pergi pasar raya ambil SOP lah. SOP tu lah. Pergi keteng tu, ambil apa-apa bakut tu ataupun tulis nama tu lah. SOP yang diikut selalunya yang ketat di masjid lah. Cuma saya harap pihak jawatankuasa janganlah sampai ketat sangat, tutup itu begak kan. Biar orang masuk, selagi tak penuh masjid ni, orang dah tahu jaga SOP. Maka jaga, pakat jaga-jaga. Kita jaga kita jaga Allah Ta'ala. Allah akan jaga kita. Kalau kita jauh dari Allah Ta'ala, maka lagi kita payah. Maka insya-Allah mudah-mudahan kita dapat jauhkan kita, Allah jauhkan kita daripada penyakit ini. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Saya minta maaf anda terkasar bahasa, tersilap kata, tersilap fakta, tersinggung perasaan. Saya mohon maaf daripada tuan-tuan. Saya mohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah ampunkan dosa saya dan kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim bijahi khatamil mursalin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zidna 'ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna ma yanfa'una. Rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatil minna wa dzakar. Sallallahu alaihi wasallam alaihi walhamdulillah rabbil alamin. Saya minta tuan-tuan hadiahkan Al-Fatihah kepada Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullah taala yang sekarang berada di hospital di Kalimantan. Semoga Allah afiatkan beliau, Allah bagi kesembuhan kepada beliau. Guru kita, saya nadah kat dia banyak kitab. Al-Fatihah kita hadiahkan, moga Allah sembuhkan dengan berkat Fatihah yang kita hadiahkan kepada beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.